Hello, selamat datang ke dalam Sembang Angel bersama Adi. Tengok set dah baru kan, cantik kan. Kita dah boleh baca berita tadi. Selamat datang ke Sembang Angel bersama Adi. Dan hari ini kita nak berceritakan tentang 5 kemalangan terburuk yang melibatkan kapal selam di dalam sejarah. Apa tunggu lagi? Jom kita tengok. Yang pertama, HMS Theseus, iaitu N25, dikenali sebagai N25, merupakan kapal selam dalam kelas T kumpulan 1 yang telah dibina oleh Camel Lyrat Shipyard pada tahun 1938. Lepas dia dah buat kapal selam tu, kapal selam ni telah beroperasi pada tahun 1939. Tapi sayangnya, kapal selam tu telah melakukan percubaan menyelam kali terakhir di Liverpool Bay pada tahun yang sama dan telah meragut 99 nyawa daripada 103 anak kapal. Punca sebenar kapal selam tenggelam adalah disebabkan daripada aliran masuk air membanjiri tub ataupun tiub torpedo dan kemudian bahagian busur menyebabkan kapal selam itu tenggelam sehingga 150 kaki. Maksudnya, dia punya bahagian busur, maksudnya yang belah depan kan, tiba-tiba dia jatuh, ekor naik atas, tergantunglah member. Bayangkan 99 orang daripada 103 anak kapal maut. Tapi bukan itu saja, anak kapal telah melepaskan pelampung penunjuk dan menyalakan lilin asap bagi kapal-kapal penyelamat datang. So, salah satu kapal yang datang adalah kapal selam HMS Dolphin. Keadaan situasi itu berlangsung selama beberapa jam, tapi sayangnya 4 daripada anak kapal yang berjaya bertahan dan selamatkan diri sementara yang lain mati akibat tak boleh bernafas. Itulah cerita dia. Yang kedua, iaitu K278 Komsomolets, yang merupakan satu-satunya projek 685 Plavnik. Ini adalah kapal selam Rusia dan dia ada nama kod NATO dia sendiri, dikenali sebagai kelas Mike ataupun orang Perak panggil apa? Kelas Mika. Kapal selam serangan nuklear Angkatan Laut Soviet menyebabkan kematian 42 orang daripada 69 anak kapalnya pada 7 April 1989. Punca kemalangan yang terjadi datangnya daripada kebakaran ketika beroperasi di Laut Norway, kira-kira 200 batu ataupun lebih kurang dalam 300 km dari utara darat Norway. Kebakaran yang berlaku di petak bahagian ke-7 kapal dan merebak ke bahagian lain dan mengakibatkan penutupan reaktor nuklear yang menyebabkan kapal selam tidak mempunyai kuasa. Dikira macam auto shutdown lah. Keadaan tersebut disiarkan di radio dan sebahagian besar kru berjaya meninggalkan kapal ketika sedang karam. Kru yang tinggal di kapal selam cuba melarikan diri tetapi menggunakan kapsul melarikan diri kecemasan. Dia punya kapsul kan, kalau apa-apa jadi dia akan keluar. So maksudnya ada anak kapal kat dalam tu. Tetapi hanya satu di antara mereka sahaja yang selamat dan diselamatkan oleh bot nelayan yang dikenali sebagai Alexei Klobistov. Alexei Klobistov menyelamatkan 30 orang dalam satu port tu. Nombor 3, kapal selam K152 Nerpa. Ini merupakan kapal selam juga datang daripada Rusia dan mengalami kemalangan ketika menjalankan ujian bawah air di lautan Pasifik. Pengaktifan sistem pemadam kebakaran tidak sengaja yang mengakibatkan benda ni jadi salah satu kemalangan yang besar sebab dia melepaskan gas yang dikenali sebagai freon gas. Freon gas ni kalau kita bau, kita terus sesak nafas Diorang dah perasan sistem penggaraan telah berfungsi ketika gas tu dah cover hampir seluruh kapal selam tu. 6 kru dan 14 pekerja awam terbunuh dan 21 orang yang tercedera. Yang keempat, kapal selam yang didatangkan daripada Amerika Syarikat yang dikenali sebagai USS Treasure ataupun SSN 593. USS Treasure tenggelam ketika melakukan ujian menyelam di Tenggara Cape Cod pada tahun 1963. Itu meragut nyawa sebanyak 129 orang anak kapal, merupakan jumlah kematian tertinggi yang melibatkan tragedi kapal selam dalam sejarah dunia tau. Treasure telah menghantar isyarat masalah kecil yang memutarbelitkan ke kapal penyelamat kapal selam Skylark sebelum tenggelam dalam beberapa minit. Dia sebenarnya bukan memutarbelitkan, ketika
ketika dia mungkin dia tenggelam tu kan, dia pergi dekat point A dulu, bagi syarat point B, bagi syarat point C. Tu macam orang tak pasti dia jatuh kat mana sekarang ni. Tu yang dia dikategorikan sebagai memutarbelitkan ya. So apa sebabnya dia ni tenggelam? Adalah daripada kegagalan paip yang mengakibatkan kehilangan kuasa dikenal pasti sebagai penyebab utama kemalangan. Air masuk, air keluar sebab dia kan nak tenggelam kan. Ini mungkin dia dah isi punya berat, lepas tu dah tak boleh nak keluar air, tenggelam dah sampai habis. Lepas tu masa dia tenggelam tu disebab tekanan yang ada kat dalam air laut tu, tu yang membuatkan dia akan crash dia akan bengkok sikit demi sikit sebab lagi dalam laut tu lagi tinggi tekanan dia. Dan yang kelima, ini adalah salah satu cerita yang mengejutkan lah. Telah berlaku pada 22 April yang lalu mengakibatkan kapal selam yang datangnya daripada negara jiran kita iaitu Indonesia yang dikenali sebagai KRI Nanggala 402 yang telah tenggelam lebih kurang jauh dia 95 km di utara Bali dan telah meragut 53 anak kapal di dalamnya. Kapal selam KRI Nanggala ini merupakan kapal selam buatan Jerman pada tahun 1981 yang telah ditempah pada tahun 1978. Kapal selam ini walaupun usianya agak tua telah dinaik tarafkan oleh Korea Selatan pada tahun 2012 yang telah membuatkan kapasiti kapal selam itu telah bertambah dan juga ada gadget-gadget yang baru kat dalam tu lah. Salah satunya kemudahan lah, kita boleh panggil kemudahan lah yang telah ditambahkan. Tapi itulah, malang tidak berbau dan dengan ini Adi ingin mengambil kesempatan untuk membacakan Al-Fatihah kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita pergi, ada satu lagi bonus nak share dengan korang. Korang pernah dengar nama orang ni tak? Pablo Escobar. Dia ni salah satu kartel dadah yang berjaya tau, walaupun dia dah mati kena tembak lah kan. Tapi dia dapat tackle 3 jenis transport iaitu udara, darat dan juga air. Ni air bukan kapal tau, kita cerita pasal kapal selam. Jom kita cerita pasal kapal selam Pablo Escobar. Siapa lagi tak kenal drug kartel ataupun kartel dadah yang berjaya di dunia? Daripada Colombia dia boleh racun satu Amerika, bukan Amerika je, malah satu dunia untuk isap kokaina ataupun kokain. Dia dapat conquer 3 transportation yang paling utama. Disebabkan dia dah terlampau kaya, dia mampu beli kapal selam daripada Rusia kelas Foxtrot. Kelas Foxtrot ni selalunya adalah kapal selam yang dipakai untuk scouting, lihat, dia bukannya tenaga nuklear. Dia beli kapal selam tu dan transport semua dadah di dalam tu untuk dihantarkan ke Amerika. 3 shipment dalam satu masa. Agak-agak korang lah, kalau korang jual kopok leko, korang ada kapal selam sendiri kan, korang dah boleh jadi billionaire dah. Kau boleh hantar mana-mana je korang nak. Betul tak? Okeylah, jangan lupa untuk saksikan kami dan subscribe lah butang Anggia TV tu. Tekan bell notification tu, tukar kepada all day. So maksudnya Anggia keluar je video baru, korang akan dapat info yang terbaru daripada kami. Setakat ini sahaja untuk kali ini. Nama saya ADI. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang dalam Sembang Anggia bersama Adi. Assalamualaikum.